Selamat petang dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Profesor Mahathir, Dr. Nur Azima dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pada petang ini, kumpulan kami akan membentangkan sastra tulisan. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri, Fahrif An-Najami, memegang nombor metrik di 2020193122 dan Nik Nur Nabila Rashika binti Yaakob di 202010133130, Eliska Alan di 20201093 054, Nur Azwa binti Shahabu di 20201093 dan ahli kumpulan yang seterusnya ialah Nur Natasha binti Azizi ataupun Azizi yang memegang nombor kad metrik di 202010931114. Baiklah, sastra tulisan di bawah kategori prosa tradisional dan dikenali juga sebagai sastra istana. Sastra ini dipertuturkan secara bertulis. Sangat penting dalam perkembangan kesusastraan Melayu tradisional. Sastra tulisan mula berkembang apabila kedatangan Islam ke tanah Melayu kira-kira pada abad ke-15 dan ia bermula berkembang di lingkungan istana. Pada peringkat awal dipelopori oleh pujangga istana, iaitu sultan ataupun bendahara, ataupun mereka yang berada di hierarki tertinggi dalam sistem pemerintahan zaman feodal. Sastra tulisan juga berkembang bersama dengan tulisan Jawi, iaitu pada kedatangan Islam telah membawa tulisan Jawi. Istana merupakan sebagai pusat pengumpulan dan penyebaran manuskrip. Pada abad ke-16, sastra tulisan dianggap sebagai zaman penulisan manuskrip Melayu, iaitu selepas masyarakat Melayu di Nusantara menguasai tulisan Jawi yang diterima bersama agama Islam. Ratusan malah ribuan manuskrip ditulis di pelbagai daerah di alam Melayu, di istana-istana dan pusat pentadbiran. Sememangnya tidak dapat dinafikan lagi bahawa istana merupakan sebagai penaung dan pendorong yang memainkan peranan penting dalam penghasilan manuskrip ini. Beberapa hasil tulisan historiografi Melayu tradisional membuktikan penglibatan istana, raja-raja dan para pembesar. Karya-karya sastra tulisan yang dihasilkan itu ditulis atas arahan raja. Orang-orang istana sendiri juga turut terlibat secara langsung sebagai pengarang. Sastra tulisan boleh dibahagi kepada dua bentuk, iaitu sastra tulisan naratif dan sastra tulisan bukan naratif. Sastra tulisan naratif ataupun sastra tulisan yang bercerita mempunyai 5 jenis. Yang pertama, sastra hikayat. Yang kedua, sastra epik. Yang ketiga, sastra panji. Yang keempat, sastra sejarah. Dan yang kelima ialah sastra agama. Seterusnya, saya akan membentangkan apa itu sastra hikayat. Sastra hikayat dalam bentuk bertulis yang menggunakan bahasa Melayu klasik. Isinya tentang cerita-cerita ajaib yang berunsur hiburan hasil daripada imajinasi dan fantasi pengarang. Jenis-jenis sastra hikayat. Yang pertama ialah sastra hikayat berunsur Hindu. Sastra yang menerima secara kuat pengaruh Hindu, terutama dari hikayat Ramayana dan Mahabharata. Contoh, hikayat Seri Rama dan hikayat Pendawa Lima. Seterusnya, sastra hikayat berunsur Indo-Islam. Sastra ini mempunyai unsur Hindu dan Islam. Karya sastra berasal daripada sastra Hindu dengan wajah baru yang mengandungi unsur Islam. Contohnya, hikayat Ahmad Muhammad dan hikayat Si Miskin. Dan yang ketiga ialah sastra hikayat berunsur Islam yang merujuk pada cerita berbingkai yang bersambung. Hikayat yang menerima kuat pengaruh Islam dalam karya disebut sebagai cerita dalam cerita, iaitu ceritanya terjadi daripada satu cerita pokok dan di dalamnya terdapat berbagai cerita yang lain, dikenali sebagai cerita sisipan. Cerita berakhir dengan kembali kepada cerita pokok. Contohnya ialah hikayat 1001 Malam dan hikayat Abu Nawas. Seterusnya adalah sastra epik. Sastra epik dikenali sebagai sastra kepahlawanan. Unsur-unsur yang terdapat di dalamnya merupakan kisah-kisah keberanian dan kepahlawanan tokoh-tokoh wira manusia yang termasyhur. Menurut Koster, epik kepahlawanan ialah satu naratif tentang perbuatan agung dan gemilang yang dilakukan oleh pahlawan masa dahulu.
Fokus utamanya adalah kepada nilai-nilai kepahlawanan dan kepribadian mulia seseorang watak. Sastra epik terbahagi kepada dua jenis, iaitu epik kebangsaan dan epik Melayu. Seterusnya adalah sastra Panji. Ianya berasal dari Jawa dan dicipta semasa keagungan Empayar Majapahit. Watak-watak yang terlibat selalunya terdiri daripada golongan putera dan puteri Raja Majapahit. Watak utamanya ialah putera Ratu Kuripan yang bernama Raden Inu Kertapati dan watak wirawatinya ialah puteri Ratu Daha yang bernama Raden Galuh Cendera Kirana. Cerita berbentuk hikayat ini berkisahkan tentang percintaan, pengembaraan, penyamaran dan peperangan watak itu. Seterusnya sastra sejarah. Terdapat unsur sejarah dan unsur sastra ataupun satu bentuk penulisan sejarah dan unsur penulisan sastra. Kedua-dua unsur ini diolah dengan indah oleh pengarang istana Melayu dengan gaya kreatif atas arahan raja atau pemerintah. Oleh itu, karya sastra sejarah bukanlah karya sastra sepenuhnya, tetapi sebaliknya mengandungi unsur-unsur peristiwa sejarah yang benar-benar berlaku pada zaman dahulu. Konsep sejarah di dalam karya-karya sastra sejarah tidak sama dengan sejarah yang difahami pada masa kini. Contohnya Sulalatus Salatin dan Tuhfat Al-Nafis. Isi kandungan kedua-dua buku tersebut merupakan asal-usul keturunan raja, asal-usul pembukaan negeri, asal-usul kedatangan agama Islam, silsilah raja-raja yang diceritakan, kejatuhan kerajaan yang diceritakan, dan ditulis oleh pujangga istana, maka kita dapat membaca pernyataan-pernyataan yang mengagung-agungkan raja. Seterusnya ialah sastra agama. Sastra agama ialah hikayat yang bersumberkan Islam atau legenda Islam. Ianya mengandungi cerita-cerita Nabi Muhammad dan tokoh-tokoh Islam yang terdapat dalam sejarah perkembangan Islam. Walau bagaimanapun, cerita tentang tokoh-tokoh Islam dan kisah-kisah Nabi Muhammad yang berlatarkan sejarah Islam telah diolah kembali dengan memasukkan unsur-unsur mitos dan legenda. Tokoh-tokoh Islam ini diperkenalkan bertujuan untuk menggantikan tokoh-tokoh kesusasteraan Hindu dalam kalangan rakyat jelata. Antara contoh hikayat bersumberkan Islam ialah hikayat bulan berbelah, hikayat Nabi bercukur, hikayat Nabi wafat, dan lain-lain. Terusnya adalah sastra tulisan bukan naratif. Sastra tulisan bukan naratif ini kita boleh bagikan kepada 3 jenis. Yang pertama adalah sastra kitab, yang kedua adalah sastra undang-undang, dan terakhir sekali adalah sastra ketatanegaraan. Baiklah, yang pertama adalah sastra kitab. Apa itu sastra kitab? Sastra kitab yang merupakan kitab-kitab yang termuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan persoalan agama Islam dalam bahasa Melayu. Sastra kitab ni dia sangat berkembang pesat dengan kewujudannya kerajaan Melayu Islam di alam Melayu ketika itu. Sebagai contohnya adalah Kerajaan Pasai, Kerajaan Palembang dan lain-lain. Perkembangan Islam banyak tertumpu terutamanya di masjid dan juga istana raja-raja Melayu. Berikutan adanya naungan daripada pihak istana, maka banyaklah lahir buku-buku teks untuk kegunaan pusat-pusat pengajian Islam. Sebagai contoh kitab-kitab yang menjadi bahan pengajaran dan pengajian ialah kitab ilmu fikah, tauhid, tasawuf, tafsir, akhlak dan juga sirah. Kitab-kitab ini tergolong sebagai karya kesusasteraan kerana pengarangnya memasukkan unsur-unsur sastra ke dalamnya seperti naratif, dialog, hiperbola, dan lain-lain. Sastra Melayu ada menceritakan sebuah kitab agama yang berjudul Al-Dur Al-Manzum yang dibawa oleh Maulana Abu Bakar daripada Mekah ke Melaka. Sultan Manjur Shah dia telah menetapkan agar kitab ini dibawa ke Pasai untuk diterjemahkan dan disalin ke dalam bahasa Melayu. Seterusnya,
Sastra kitab ni dia dikarang oleh orang golongan alim ulama yang dinaungi oleh istana dan lazimnya mereka ini menulis atas perintah baginda sultan ataupun raja. Antara penulis kitab yang terkenal termasuklah Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Sikil dan lain-lain lagi. Sastra undang-undang pula merupakan hasil penulisan tradisional Melayu yang menjadi bahan kajian tentang sistem pemerintahan, sistem pentadbiran dan susun lapis masyarakat lama. Ia merujuk kepada peraturan hidup orang Melayu yang didasarkan kepada adat resam yang turun-temurun digunakan untuk menjaga negeri dan kedudukan raja-raja Melayu. Sastra undang-undang merupakan satu bentuk karangan sastra tetapi isi kandungannya mempunyai corak undang-undang. Sastra tersebut ditulis oleh penulis istana atas perintah oleh penulis utama, atas perintah pihak istana, menggubal dan memindah dari adat tradisi yang sedia ada. Sastra ini merupakan satu lagi genre selain historiografi yang mampu mengisahkan kekuasaan dan kedudukan raja, iaitu raja berkuasa penuh melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan atau mengetepikannya. Ia dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu adat Temenggung dan adat Merpati. Contoh karya sastra undang-undang ialah Hukum Kanon Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Undang-Undang Pelabuhan Pahang, Undang-Undang Pelabuhan Aceh dan Undang-Undang Pelabuhan Kedah. Sastra Ketatanegaraan. Sastra ini juga dikenali sebagai sastra adab. Ia bermaksud sebuah karya sastra yang mempunyai unsur aturan, kaedah dan cara-cara yang penting dalam pemerintahan negara. Ia juga petunjuk kepada golongan raja-raja dari segi mentadbirkan negara. Genre ini membincangkan tentang kewajipan raja dan para pembesar dalam menjalankan pentadbiran negara. Oleh yang demikian, genre ini membicarakan tanggungjawab raja, menteri, hulu balang dan rakyat. Genre ini juga ditakrif sebagai karya yang mengetengahkan tata cara pentadbiran negara untuk dijadikan panduan raja dan pembesar. Pada zaman Aceh terdapat dua karya. Kedua-dua karya ini mencatatkan tanggungjawab pemerintah raja, para pembesar dan pegawai-pegawai lain. Karya ini juga menyatakan sejarah kerajaan Islam di Asia Barat dan Nusantara, yaitu Taj al-Salatin, yaitu karangan Bukhari al-Juhari, dan karya Bustan al-Salatin, yaitu karangan Sheikh Nuruddin al-Raniri. Seterusnya adalah sastra sejarah. Sastra sejarah dianggap sebagai satu genre baru di dalam warisan sastra Melayu tradisional. Sastra sejarah muncul selepas kedatangan Islam, yaitu pada kurun ke-14 sehingga kurun ke-15. Menurut Siti Hawas Saleh, kedatangan Islam ini telah membawa bersama sistem tulisan yang dikenali sebagai tulisan Jawi. Tradisi penulisan ini berkembang terutamanya di istana-istana yang seterusnya telah menggalakkan kemunculan penulisan dan perakaman genealogi, biografi dan catatan harian istana yang kemudiannya ini menjadi sebahagian daripada asas pembinaan teks sastra yang bercorak sejarah. Sastra sejarah memiliki ataupun mempunyai ciri-ciri bentuk penulisannya yang tersendiri. Ciri-ciri sastra sejarah ini telah disenaraikan oleh Siti Hawas Saleh. Sebagai contohnya terdapat 3 ciri. Yang pertama adalah hasil-hasil sastra sejarah mengandungi unsur mitos, legenda dan juga sejarah benar. Yang kedua, hasil penulisan sejarah yang mengemukakan sejarah dari segi peristiwa sebenar yang dicampurkan dengan tempat dan tokoh tertentu yang dikenali. Sastra sejarah yang mengemukakan jurek keturunan atau salasila raja-raja Melayu tertentu. Seterusnya, saya akan mengemukakan pendapat oleh para sarjana. Menurut Prof. Muhammad Taib Osman, karya sastra sejarah hanya dapat digunakan sebagai memberi gambaran peradaban masyarakat,
Konsep beraja dan corak pemikiran pada zaman itu kini tidak dapat menggunakannya menurut pengertian sejarah di dalam konsep moden sekarang yang dianggap sebagai suatu sains yang menginterpretasikan masa lampau dengan berdasarkan kenyataan atau fakta yang secara terasing dan dikaji dengan tujuan untuk memberi fakta yang benar bagi pengetahuan manusia. Seterusnya, Zubair Usman di dalam karyanya Kesusasteraan Lama Indonesia telah nyatakan sastra sejarah sebagai perpustakaan yang bersifat kebangsaan. Karya ini dilihat sebagai pelaku dan latar belakang ceritanya yang bersifat tempatan. Manakala pendapat-pendapat para sarjana barat menurut R.A. Kern, sastra sejarah mengandungi unsur-unsur sejarah kerana ia dipenuhi dengan berbagai-bagai cerita khayalan. J.C. Bottoms pula berpendirian bahawa sastra sejarah Melayu tidak lebih dari hiburan bagi orang-orang Melayu. Okey, baiklah. Ini merupakan contoh teks sastra sejarah di mana sastra sejarah terdiri daripada bentuk cerita, prosa dan puisi. Baiklah, kita beralih pula kepada sikap orientalis barat abad ke-19 terhadap teks sastra. Menurut A. Tew, sastra sejarah ialah berdasarkan pandangan beliau seperti yang berikut. A. Tew menegaskan pertamanya mengenai istilah sastra. Istilah ini juga yang akan jadi pemecah kepada beberapa benteng prasangka yang biasanya mengaburi pemahaman sifat genre ini sebenarnya. Dengan perkataan sastra yang mendahului perkataan sejarah, kita diperdampingkan dengan hasil-hasil yang semestinya bercorak kreatif dan imaginatif. Jadi, A. Tew telah mencadangkan agar teks-teks sastra sejarah dibaca sebagai teks sastra dan bukannya sejarah seperti yang difahami Barat pada abad ke-19. Baiklah, ini merupakan nama-nama orientalis Barat yang terlibat ketika itu. Antaranya ialah Bottoms, Rohlfing, Winston, Wilkinson dan Netzer. Apakah pendapat mereka mengenai teks sastra sejarah? Bagi mereka, pembacaan atau pemahaman teks sastra sejarah mesti dilihat berdasarkan kepada dua sudut, iaitu sudut sastra dan sudut sejarah. Keterpisahan kedua-dua aspek ini menyebabkan mereka cenderung untuk mencari fakta sejarah di dalam teks sastra sejarah, sedangkan dalam teks sastra sejarah, fakta sejarah telah bercampur bau dengan unsur sastra. Mereka dilihat mempertikai dan menolak beberapa karya pensejarahan Melayu sebagai hasil karya sejarah. Keterpisahan di antara sastra dan sejarah yang cenderung dilakukan oleh para orientalis menyebabkan teks pensejarahan Melayu dilihat sangat bersifat objektif seperti sejarah moden. Maka mereka gagal untuk mencari fakta sejarah di dalamnya dan hanya menemui mitos dan legenda yang menyebabkan teks pensejarahan Melayu ini dianggap sebagai sebuah teks yang penuh dengan pembohongan fakta. Dalam mengkaji dan meneliti teks pensejarahan Melayu, gabungan di antara sastra dan sejarah tidak boleh dipisahkan dan perlu difahami pembacaannya melalui pemahaman mengenai budaya masyarakat Melayu itu sendiri. Kecenderungan para orientalis yang cuba mencari fakta sejarah menyebabkan mereka menganggap teks sastra Melayu ini, terutamanya teks sejarah, sebagai teks yang bermutu rendah. Sekian, itu sahaja dari kumpulan kami. Semoga mendapat manfaat daripada perkongsian ini. Sekian, terima kasih.